Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan cuba untuk tunjukkan kepada antum semua bagaimana untuk menggunakan software hadis yang bernama Ensiklopedia Hadis Kutubut Tis'ah yang dibangunkan oleh syarikat Lidwa Indonesia. Yang mana software ini saya akan tunjukkan sekarang saya akan sharekan kepada kalian satu software yang sangat bermanfaat untuk kita kongsikan ataupun untuk kita sama-sama pelajari bagaimana cara menggunakannya. Baik, lihat pada skrin saya. Sebelum tu kita boleh download software ini sama ada di aplikasi iOS ataupun Android ataupun juga di Windows. Yang setakat yang saya tahu yang tak boleh hanyalah di MacBook, kerana saya pun tidak boleh, dia tidak dibangunkan lagi di MacBook. Okey, so kalau di iPad kita boleh pergi ke Play Store dan kita boleh lihat begini dan kita boleh download software ini di sini kita boleh download. Jadi saya dah download, saya hanya boleh terus saya open dan buka. Okey, ini dia punya hadapan. Ini dia punya bahagian hadapan. Kita ada Kutubut Tis'ah. Mereka yang belajar hadis ataupun pengetahuan umum, kita akan tahu Kutubut Tis'ah adalah terdiri daripada kitab-kitab ini: Sahih Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta' Malik dan Sunan Ad-Darimi. So 9 ini adalah kitab yang kita panggil kitab yang utama, teras, umdah, panggil di dalam hadis. Kebanyakan hadis-hadis adalah berlegar di dalam kitab-kitab yang 9 ini. Oleh itu sangat perlu untuk kita mengetahui hadis-hadis yang ada di dalamnya. Misalnya kita jumpa hadis di satu-satu buku ataupun di mana-mana yang tidak kita ketahui rujukan di mana hadis tanpa ada rujukan, maka kita nak lihat di mana rujukannya itu, maka kita pun hanya boleh cari dalam software ini. Kita type keyword, keyword ni saya akan ajarkan bagaimana kita nak gunakan keyword ini di ruangan search, lalu kita akan jumpa hadis yang kita nak. Bahkan yang lebih menarik ialah dia disertai dia dengan maksud hadis. Bagi mereka yang tidak boleh memahami maksud hadis, dia boleh merujuk software ini dengan mencari hadis itu, lalu dia merujuk maksud hadis. Sangat-sangat berguna, khususnya buat talibu al-ilm, pelajar-pelajar ilmu agama khususnya. Baik, saya akan tunjuk. Ini adalah bahagian hadapan. Di ruang sini kita ada home, kita ada, boleh lihat di bawah ni browse. Kita pergi kepada home ini, home kita ada bahagian okey, kita lihat. Kita boleh buka satu persatu. Misalnya saya akan buka Sahih Bukhari. Saya klik Sahih Bukhari, dia akan datang hadis nombor 1. Dia akan, bila kita buka klik Sahih Bukhari, dia akan datang sahih hadis nombor 1 dan kita boleh slide pergi nombor 2 sampailah ke hujung hadis, permulaan hadis. Kalau kita nak browse, kita tekan ini, dia akan bagi intisari dia. Kita akan boleh tengok di sini ada permulaan wahyu, iman, ilmu, wuduk, mandi, bab solat, waktu-waktu solat dan seumpamanya dan kemudian dia ada kumpulan kat sini. Dia ada kumpulan hadis-hadis qudsi, sampailah hadis mutawatir dan juga yang berkait dengan Al-Quran. Kita lihat di sini di dalam Sahih Bukhari, software ini telah dia buat satu grup lagi. Dia kumpulkan. Kalau kita buka Sahih Bukhari, kita akan jumpalah pembahagian hadis qudsi ada berapa banyak, pembahagian hadis marfu' ada berapa banyak, hadis mauquf ada banyak. Tetapi di dalam ini dia telah bahagikan. Jadi untuk memudahkan mereka yang belajar mustalah hadis, mereka nak mencari apakah hadis marfu', apakah hadis mauquf, apakah hadis maqtu', apakah hadis qudsi, hadis mursal yang ada di dalam Sahih Bukhari, kita boleh rujuk ini. Kemudian kita ada indeks. Ni indeks dia, indeks hadis, berkaitan hadis. Begitu juga misalnya saya nak tengok dalam Sahih, dalam contohnya Muwatta' Imam Malik, kita tekan Muwatta' pun sama juga dia akan keluar hadis satu persatu. Kita boleh browse. Ada ini adalah intisari di dalam kitab Muwatta' Imam Malik. Ini adalah dia punya tajuk-tajuk. Kita ada dia
Saya tunjukkan. Okey, ini kalau kita nak subscribe kita boleh subscribe by bulan. Apa dia punya kelebihan subscribe? Dia tidak akan, pencarian tu tidak terhad, dia akan cari semua yang ada dalam Kutubut Tis'ah. Kalau kita tak subscribe, dia akan bagi sebahagian saja. Sebahagian saja, dan juga tidak, yang penting tidak ada, kemudian tidak ada apa ni, dari iklan lah, tidak ada advertisement. Ini advertisement betul. Ya, yang ada dalam ni semua ni hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, semua kita boleh lihat dalam ni. Okey, baik. So saya nak pergi terus kepada, kita tengok bahagian bawah ni. Kemudian ada button browse, kita dah tengok tadi. Sekarang search pula. Okey, sebelum kita pergi search, kita tengok dia ada button EndNote di bawah sekali, di bawah sekali dia ada EndNote. Yang ni kita nak buat note lah. Kita nak buat note, kita nak simpan dan sebagainya. Dan juga kita balik kepada button search. Contohnya saya nak cari Allah. Okey, kita balik button search. Contoh saya tunjuk, saya nak mencari hadis berkaitan dengan doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Okey, kita jumpa hadis ni, kita nak tengok hadis ni di mana. So kita pun type wal ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. So kita boleh ambil macam mana kita nak cari. Ini tips dia. Yang ini fokuskan bagaimana kita nak takhrij, ataupun istilah dia macam mana kita nak dapatkan hadis yang kita nak tu. Maka dia keyword, kita type keyword. Jangan kita type something yang kita rasa dia boleh share dengan banyak hadis lain. Contohnya kalau kita cari Allahumma inni, kita type Allahumma inni, dia akan keluar hadis yang sangat banyak, sebab hadis Allahumma inni ni sangat banyak. So kita cari word yang kalimah gharibah ataupun word yang rare. Contohnya, dan word yang rare itu kita pilih dua kalimat sebelah menyebelah. Contohnya kita akan pilih wal ajzi wal kasal, atau Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Saya tulis al-hammi wal hazan, atau a'udzubika minal hammi wal hazan. Saya akan type al-hammi wal hazan. Saya akan type. Kena pastikanlah ada keyboard Arabik yang ini setiap device dia ada sendiri, dalam setting. Itu al-hammi wal hazan. Kemudian kita tulis search, dia akan cari. Lihat, dia akan cari pada dalam Sunan Tis'ah. Tapi dia hanya maksimum pada 5 sahaja dia cari. Kalau kita nak lebih daripada 5, maka kita kena upgrade, kita kena beli version Pro saja. Dia akan cari. Alakulin, setakat yang saya guna, walaupun hanya version basic, tetapi sangat memuaskan. Setiap hadis yang saya jumpa yang ada dalam Sunan Tis'ah, alhamdulillah dia akan jumpakan juga. Dia akan bagi hanya 5. Macam ni dia akan hanya bagikan daripada 5 buku kitab. Namun sebenarnya apabila kita buka, contohnya saya buka hadis Bukhari ni. Okey, ini hadis yang kita cari Allahumma inni, tengok ini hadis dia. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn. Ini adalah doa pagi dan petang. Okey, alhamdulillah, apa yang boleh kita dapat? Okey. Yang pertama, kita tengok di ruangan atas. Di atas ni dia ada hukum. Ini adalah sahih menurut ijma' ulama. Bagusnya software ni ialah dia akan hukumkan hadis menurut Syekh Al-Albani, Syekh Ahmad Syakir dan seumpamanya. Hukum-hukum hadis melainkan Sahih Bukhari dan Muslim. Selain itu dia akan letak hukum di atas. Kemudian kita boleh pergi ke bawah. Kita boleh tengok dia punya terjemahan. Kita boleh sembunyikan terjemahan ataupun kita boleh tampilkan terjemahan. Dan walaupun tadi asalnya kita cari sebenarnya terhad kepada 5, tetapi bila kita dah buka ini, dia akan cari 18 hadis terkait. Ini kalau kita belajar dalam istilah hadis, dia adalah dalam bab al-i'tibar, syawahid dengan mutaba'ah. Dan kita boleh tekan 18 hadis berkaitan ni, button warna hijau tu, dia akan keluar. Cumanya dia akan keluar tak semualah. Dia akan keluar sikit, dia akan keluar 3 saja. Kalau kita nak lebih, kita kena belilah 8. Tapi kita tahu ada 18 hadis yang berkaitan daripada sumber-sumber yang berlainan dalam kitab Kutubut Tis'ah. So kita dah dapat hadis ni, contoh. Kemudian kita nak copy paste boleh, kita hanya tekan lama-lama dan kita boleh copy dan
paste. Dan sama juga terjemahan kita copy dan paste. Terjemahan dalam bahasa Indonesia Kemudian yang bagusnya lagi ialah kita boleh kat bintang di atas ni, ya. Bintang kita boleh star kan untuk kalau kita favorite lah hadis ni, kita nak rujuk balik nanti kita tekan favorite. Okey. Kemudian bahagian sanad kita nak tengok bahagian sanad hadis ni. Siapa kita nak tahu siapakah perawi-perawi hadis ni? Maka kita tekan di sebelah hukum hadis sahih di atas tu. Dan dia ada bintang, di antara bintang dan hukum hadis sahih itu ada gambar bentuk orang. Tekan di situ, lalu dia akan keluar bahagian sanad, bahagian perawi. Ya, kita lihat Anas bin Malik yang riwayatkan hadis ni, ya, dan kita akan lihat kunyah negeri hidup. Kemudian jumlah bilangan hadis yang diriwayatkan dalam kutubut tis'ah ni kita akan dapati. Di sini kita akan tahu Bukhari, Muslim, Abu Daud, dalam kitab Imam Ahmad yang paling banyak hadis yang diriwayatkan adalah 2189 hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang di dalam kitab Musnad Ahmad. Okay. Itu jugalah kita boleh jumpa bawah ni. Okay, baik, kita boleh komentar ulama terhadap rawi. Kalau sahabat tak bolehlah kita komentar ulama, sebab sahabat duluhum udul. Sahabat ni sebenarnya adil, tidak ada jarah dan ta'dil terhadap sahabat, tidak ada kritikan terhadap sahabat, semuanya adalah ta'dil sahaja. Okey, baik. Okey, lihat Amru, kita lihat ada komentar di bawah sekali, ada komentar terhadap perawi. Kalau version Android dia boleh terus ada, ya. Kita tekan okey, dia akan bagi komentar terhadap perawi. Subhanallah. Ya. Dan baik. Jadi cara yang pantas ini adalah perawi-perawinya, background, tarajim ruah, background, pengenalan terhadap perawi. Kemudian kita boleh tahu apa komentar ulama terhadap perawi itu. Subhanallah. Okey, ini adalah bahagian sanad. Kita nak cari, kita boleh buat practical hadis melalui software ni. Kalau mahu kita, insya-Allah kita boleh buat bengkel untuk practical. Seperti saya buat untuk student saya, setiap pelajar saya akan bagi hadis yang berlainan untuk kita praktikalkan, lihat bagaimana nak menilai hadis. Lalu kita tahu bagaimana walaupun sedikit sahaja usaha kita. Dia ada software, tetapi insya-Allah at least kita tahu bagaimana kepayahan ulama untuk mencari, untuk menghafal topik-topik. Okey, baik. Saya rasa itu saja untuk setakat ini. InsyaAllah next time kita akan kongsikan software lain pula. Banyak lagi software lain yang boleh dikongsi, tetapi yang software ini bagi saya, orang Melayu atau Indonesia ataupun yang berbahasa Melayu, dia adalah software yang sangat bermanfaat, yang saya boleh katakan setiap talibul ilmi, setiap pelajar agama, dia wajib ada dalam phone dia. Tak ada software game pun delete saja. Berat sangat. Software ni agak sedikit saja berat. Yang penting kena ada. Tidaklah nanti apabila sampai hadis pada kita main sebar saja. Ini bila sampai matan hadis, kita boleh buat cari pantas. Bila kita tak jumpa dalam ni, kita tahu actually dia tidak ada dalam kutub tis'ah. Mungkin kita boleh cari pada carian lain, atau kita boleh tawakuf. Kita boleh berhenti daripada menyebarkan hadis sebab kita takut hadis itu sebenarnya adalah hadis rekaan. Okey, baik. Itu saja daripada saya untuk hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam perkongsian software yang berkaitan dengan hadis. Moga-moga ianya dapat bermanfaat untuk kalian. Jika kalian rasa bermanfaat, kalian boleh sharekan kepada semua sini, pada talibul ilmi, bahkan kepada siapa saja yang ingin membaca hadis daripada kitab-kitab hadis yang ada dalam ni. Moga-moga Allah memberkati kalian semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.